Assalamualaikum, saya Siti Nurkarina binti Nur Azizan dari Diploma Pendidikan Islam kelas 1 semester 1. Hari ini saya ingin membentangkan asas psikologi dalam pendidikan yang bertajuk perbezaan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Pengenalan mengenai psikologi bermaksud kajian saintifik berkaitan tingkah laku manusia dan proses mental. Pendidikan dalam bidang psikologi bertujuan untuk memahami dan menerangkan tentang pemikiran, tindakan, perasaan dan sebagainya. Seterusnya, definisi psikologi pendidikan pula ialah mengkaji tingkah laku pelajar dalam suasana di dalam bilik darjah. Terdapat pelbagai aspek perbezaan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, dari segi fizikal. Fizikal dapat dilihat dari luaran. Sebagai contoh, jantina, tinggi, warna kulit dan sebagainya. Selain itu, keadaan fizikal akan berubah apabila umur seseorang itu meningkat. Sebagai contoh, ketinggian kanak-kanak akan berubah setelah mereka menginjak remaja. Seterusnya, dipengaruhi oleh baka. Sekiranya keturunan keluarga mereka mempunyai ketinggian yang rendah, maka anak-anak mereka akan mewarisi ketinggian mereka. Aspek yang seterusnya dari segi kognitif atau mental. Setiap individu mempunyai mental yang berbeza dari segi mengingati dan cara berimajinasi. Pemilihan dan cara penyelesaian setiap orang juga berbeza. Selain itu, pemikiran lelaki dan perempuan juga berbeza. Sebagai contoh, lelaki lebih minat aktiviti lasak seperti bermain bola, manakala perempuan lebih minat menjahit ataupun masak. Aspek yang ketiga pula ialah emosi. Emosi bermaksud perasaan dan fikiran khusus melibatkan biologi dan psikologis serta membawa kepada kecenderungan untuk bertindak. Emosi ini melibatkan 4 aspek iaitu fisiologi, tingkah laku, kognitif dan pengalaman subjektif. Dari aspek yang keempat pula ialah tingkah laku. Tingkah laku bermaksud semua tindakan manusia yang boleh diukur, diperhati dan dinilai. Ia dilakukan sama ada secara terus atau tidak, sama ada secara sedar atau separa sedar. Seterusnya, dari segi sosial. Sosial ialah cara pergaulan tersendiri termasuk dalam satu keluarga. Ia berbeza dari segi agama. Selain itu, cara pergaulan dengan masyarakat. Aspek yang seterusnya ialah rohani dan nilai. Rohani dan nilai ini ialah maklumat hidup dan agama yang berbeza serta latar belakang kerohanian yang berbeza. Okey, sekarang kita pergi kepada aspek yang ketujuh iaitu bakat dan minat. Bakat ialah kebolehan semula jadi, manakala minat ialah keinginan seseorang individu itu. Ia dipengaruhi oleh keluarga, rakan ataupun datang dengan sendirinya. Aspek yang ke-8 pula ialah perwatakan. Perwatakan ialah gambaran diri seseorang dan boleh diubah dengan keinginan seseorang itu. Contohnya, pemalu, pendiam, pemarah, hyperaktif, nakal dan sebagainya. Aspek yang ke-9 ialah penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa bergantung kepada penggunaan bahasa sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggeris penduduk luar lebih lemah daripada penggunaan bahasa Inggeris penduduk bandar. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. Faktor yang mempengaruhi perbezaan individu ialah baka. Baka ialah ciri-ciri biologi atau gen-gen yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anaknya. Sebagai contoh, warna kulit, jenis rambut, mata dan sebagainya. Selain itu, perangai anak-anak akan diwarisi oleh baka. Sekiranya ibu bapa mereka seorang yang peramah, maka akan diwarisi oleh anak-anak. Faktor yang seterusnya ialah persekitaran.
Faktor persekitaran mempengaruhi aspek perbezaan individu seperti budaya, norma, keluarga, media massa yang bersifat sosial dan kerohanian serta emosional. Contohnya anak angkat. IQ anak angkat adalah sama dengan IQ keluarga angkat mereka. Secara keseluruhan bagi tajuk ini ialah psikologi sangat penting kerana itu melibatkan kajian ke atas tingkah laku dan proses mental manusia. Psikologi juga dapat membuat kita memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan dapat memahami dan menentukan bagaimana minda dan sistem badan seseorang itu berfungsi.